Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Rakyat Sarawak khususnya golongan muda perlu memainkan peranan memelihara dan mengukuhkan perpaduan dan keharmonian yang dikecapi negeri ini sejak sekian lamanya. Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, perpaduan dan keharmonian merupakan faktor penting yang perlu sentiasa disemai dalam kalangan masyarakat negeri ini yang terdiri dari pelbagai kaum dan pegangan agama. Katanya perpaduan yang erat itu menjadi kekuatan Sarawak dalam menghadapi pelbagai cabaran termasuklah persaingan di peringkat global maupun penularan wabak COVID-19. Oleh kerana rakyat di negeri dan negara kita merupakan sebuah masyarakat yang terdiri pelbagai kaum dan pegangan agama, maka perpaduan dan keharmonian merupakan faktor penting yang perlu senantiasa disemak. Ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah persaingan di peringkat global. Sikap menghormati yang sudah lama wujud perlu senantiasa dikekalkan. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sambutan Hari Krismas 2022 dan Tahun Baru 2023 pada Sabtu. Menurutnya, Kerajaan Sarawak sangat prihatin dengan menyediakan peruntukan sebanyak RM6.7 bilion melalui 9 pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS untuk membantu rakyat tanpa mengira agama dan bangsa semasa pandemik COVID-19. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak juga telah melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang mempunyai hala tuju dan objektif yang jelas untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri yang maju pada tahun 2030. Kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah melancarkan post-COVID Development Strategy 2030 PCDS 2030, di mana kita ada hala tuju dan objektif yang jelas untuk menjadikan negeri Sarawak sebuah negeri yang maju pada tahun 2030. Semoga lebih banyak kejayaan akan dicapai jika kita terus berganding bahu dan berusaha gigih demi mencapai kejayaan yang diaspirasikan dalam PCDS tersebut. Tun Pehin Sri Abdul Taib juga mahu tradisi kunjung-mengunjung diteruskan sebagai medium untuk mengeratkan lagi tali persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Sementara itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menyokong kerajaan perpaduan seperti yang telah dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg berkata, Sarawak diberi tanggungjawab yang besar dalam memastikan pentadbiran negara berjalan lancar sekaligus menjaga kepentingan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA63. Kerajaan GPS menyokong kerja perpaduan seperti yang dicadangkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kerana apa yang lebih penting ialah kekukuhan dan kestabilan pentadbiran negara. Dengan pelantikan seorang timbalan Perdana Menteri dari 4 menteri penuh dari Sarawak dalam Kabinet Perpaduan tersebut, Sarawak diberi tanggungjawab yang besar untuk memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar untuk tempoh
tahun lagi. Bagi kerajaan GPS yang lebih penting mengatasi segala yang lain ialah kepentingan dan hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Krismas 2022 dan Tahun Baru 2023 pada Sabtu. Dalam perkara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, platform politik yang luas melalui pembentukan GPS merupakan langkah yang sebaiknya untuk memastikan suara Sarawak tidak akan tenggelam di persada nasional sekaligus menegakkan keadilan bagi negeri Sarawak. Katanya lagi, sebagai Ketua Kerajaan Sarawak, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan GPS akan sentiasa memelihara kebebasan beragama di negeri ini dan tiada unsur-unsur ekstremisme mana-mana agama pun yang akan dibiarkan untuk menjejaskan keharmonian masyarakat dan perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Inilah Sarawak yang terkenal dengan masyarakatnya yang berbilang kaum dan agama, namun tidak menghadapi masalah untuk bersatu dalam kepelbagaian. Hanya di Sarawak, kita mendapati keluarga orang Kristian dan orang Islam boleh hidup di bawah satu bumbung. Di Sarawak juga gereja dan masjid tidak menghadapi masalah dengan kedudukan bersebelahan dan saling bantu-membantu bagaikan sebuah keluarga. Kita merasa bertuah kena agak terlindung daripada persengketaan agama dan kaum yang sering berlaku di tempat-tempat lain. Dalam perkara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mahu amalan kunjung-mengunjung dalam kalangan rakyat Sarawak diteruskan semasa musim perayaan, terutama sekali pada perayaan Krismas ini. Katanya ia adalah bagi mengeratkan perpaduan serta mengukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum. I'm sure that others will also be sharing the joy of celebration by our Christian friends in the spirit of togetherness. May this celebration bring happiness to everyone, and may our unity will continue to be the pillars of our strength, which makes us uniquely Sarawakians. Beliau berkata demikian dalam perutusan sambutan Hari Krismas 2022 dan Tahun Baru 2023 pada Sabtu. Dalam hal itu, bersempena dengan Tahun Baru 2023, beliau turut berharap segala impian dan cita-cita rakyat negeri ini akan dapat dicapai serta negeri Sarawak akan terus aman, damai, maju dan makmur. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2023 kepada semua rakyat Sarawak, di mana juga anda berada. Semoga segala impian dan cita-cita kita semua akan dapat dicapai dan negeri Sarawak akan terus aman damai, maju dan makmur. Berita seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR diminta untuk menyiasat punca berlakunya banjir di Kampung Jugan Bau. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas, ia susulan punca banjir di Kampung Terbabit dilaporkan berlaku selepas pembinaan Lebuh Rayapan Borneo LPB dilaksanakan. Jadi kita juga telah diberitahu ada isu-isu. Yang pertama adalah mengenai kemungkinan kalvert di hilir dibuat tu mungkin tidak cukup untuk mengeluarkan air. Sebab itu apabila ada hujan, kawasan ini banjir. Dan ianya nampak serupa begitu itu kerana banjir baru 2 kali. Yang sebelum ini, belum ada Pen Borneo, belum ada banjir. Seterusnya, KCD is from JKR, Deputy Director. Dan tim dia akan melihat sama ada itu punca dia. Kalau itu punca dia, dan lebih senanglah kita cari cara untuk menyelesaikan masalah. Dan saya merayu kepada
yang rakyat lain untuk sama-sama berjaga-jaga. Ini musim monsun, musim hujan, jadi banyak boleh berlaku. Jadi kalau mereka yang duduk tepi sungai yang sentiasa banjir, mestilah berjaga-jaga. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat pemindahan sementara PPS Kampung Jugan Bau pada Jumaat. Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, PPS yang dibuka akan terus dipantau bagi memastikan mangsa yang dipindahkan mendapat kemudahan sewajarnya serta bekalan makanan mencukupi. PPS Kampung Jugan menyaksikan seramai 19 mangsa telah dipindahkan sebelum dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing sekiranya hujan mulai reda diikuti situasi air dalam keadaan terkawal. Masih dengan perkembangan banjir, seramai 175 orang mangsa banjir melibatkan 40 buah keluarga telah ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di kawasan daerah Samarahan pada Jumaat. Antara PPS itu adalah PPS Dewan Suara Kota Samarahan, PPS Sekolah Kebangsaan SK Kampung Baru dan PPS Kampung Melayu. Jumlah mangsa banjir di 3 PPS telah mencatatkan peningkatan dari 129 orang kepada 175 orang setakat jam 4.30 petang pada Jumaat. Pegawai daerah Samarahan, Anwar Daan juga telah membuat tinjauan di ketiga-tiga PPS tersebut dan diberi taklimat oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengenai keadaan terkini dan peningkatan jumlah mangsa yang telah dipindahkan. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang, ketika dihubungi berkata beliau telah berhubung dengan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Samarahan, Asajaya dan Serian dan meminta agar proses pemindahan mangsa-mangsa banjir dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Datuk Rubiah dalam pada itu turut meminta agar warga Parlimen Kota Samarahan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa sepanjang proses pemindahan dilakukan. Untuk rekod, seramai 47 lelaki, 41 perempuan, 56 kanak-kanak, 18 bayi dan 10 warga emas melibatkan 40 buah keluarga telah ditempatkan di PPS tersebut. Paparan selanjutnya, perayaan Hari Krismas yang bakal disambut esok memberi limpahan rezeki kepada para peniaga, terutamanya di Lebuh India. Kelazimannya Lebuh India akan menjadi tumpuan para pelancong dan juga warga tempatan untuk membeli belah barangan seperti pakaian, makanan, kuih muih dan rempah ratus bagi penyediaan juadah tradisi. Lokasi itu akan menjadi tumpuan utama pengunjung apabila tiba musim perayaan dan juga musim cuti sekolah yang mahu mendapatkan barangan keperluan mahupun pakaian sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati rata-rata peniaga berasa bersyukur dengan limpahan rezeki yang mereka perolehi di saat akhir persediaan Hari Krismas. Kota kami dalam bulan tu mendapat sambutan yang mayu hari orang luar pelancong pakai orang dia bisik ga putih lah sebutnya adanya malah ada Cina malah ada Melayu lebih mayu di malah ada Indon pun bisik ga beli baju kami kedai kami tu yang paling spesial ya kedai kami bisik offer harga less discount gitu. Adakah diskonnya untuk musim perayaan Christmas saja? Nah, anytime bisa diskon kedai kami. Kami bisa tawar menawar harga lah. Nama customer minta harga tu kami beri. Tapi depend ngau apa nama pakaiannya, kainnya semua lah. Nanti yang makan tu. Maka customer kami minta harga 99 contoh tu 119. Kami boleh beri diskonnya 118 ataupun paling murah pun 187. Jadi sebenarnya Christmas tu nak bisi ucapan. Oh, okay. Sambutan Christmas tu sepanjang Christmas tu kami ucapan sama Hari Christmas sebagai kita sudah mengata ke kedai kami BSK Fashion tu laban sudi beli baju hari kedai kami serta aku juga beri terima kasih kepada kita hari pelancong ngau apa
bala orang lokal kan. Okey, sambutan kat situ sangat menggalakkan sebab cuti di mana on cuti sekolah. Okey, tak pelancong pun banyak. Tidak lain lagi negeri di Tanjung, lagi pun yang banyak pelancong nak on cuti. Ya, jadi okeylah setakat tu. Dalam tiap tahun nang selalu bulan 12 okey. Nang kami datang situ. Sama nang okey lah orang berjalan kan situ banyak jual pelbagai. Ada kuih, semua ada kepe, ada baju, ada kain kan orang Semenanjung banyak cari kain. Situ datang ke distrik tu banyak. Macam ni je lah. Ucapan kita ke? Ucapan kami, selamat datang ke Sarawak, selamat datang ke distrik tu dan selamat tahun baru. Rata-rata memang dak nyawang beli untuk buah tangan lah, oleh-oleh untuk dak nyawang pulang nak. Dan untuk kita di situ juga memang sungguh menggalakkan juga. Memang sambutan untuk lokal pun ada juga selain daripada pelancong-pelancong. Okey, kebetulan cuti sekolah juga sekarang tu dengan sambutan Christmas memang sungguh-sungguh menggalakkan pelancong-pelancong datang dan orang akan beli barang-barang untuk daknya orang buat sambutan perayaan Christmas. Untuk kawan-kawan yang nyambut Christmas, asyik kiralah semua bangsa nak happy Christmas Day untuk kita orang semua. Ke perkembangan sukan. Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS bertekad akan terus berusaha memajukan sukan Muay Thai bagi mengekalkan penguasaan atlet Sarawak baik dalam negara maupun di pentas antarabangsa. Dalam hal ini, Presiden PMNS Jumaat Ibrahim menuntut komitmen semua pihak termasuk sokongan berterusan dari kerajaan negeri maupun badan bukan kerajaan bagi membolehkan mereka meneruskan program pembangunan sukan itu. Katanya penganjuran pertandingan seperti kejohanan Muay Thai Piala TYT menjadi platform penting dalam memberi pendedahan kepada para atlet negeri sebagai persediaan mereka untuk bertanding di kejohanan yang lebih besar seperti kejohanan Persekutuan Persatuan Muay Thai Antarabangsa atau IFMA. Dan Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak akan sentiasa berusaha dan memohon dukungan dan dorongan daripada Kementerian Belia Sukan dan Tourism Sarawak agar sentiasa boleh kita mempertahankan gelaran anak-anak Sarawak yang telah mendapat nama di mata dunia ataupun di Malaysia, khasnya Sarawak Malaysia untuk sukan Muay Thai. Dan ini Alhamdulillah kami dengan bangganya berterima kasih kepada pihak TYT Tanah Negara kita mendukung kita untuk menjayakan program ini dan juga kepada Kementerian Belia Sukan dan Tourism telah mendukung dan memberi dorongan yang amat ketara pada kita. Dan ini tidak akan disia-siakan oleh Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak. Untuk kejohanan TYT tahun ini, di mana kita berada di waterfront Sarawak ini, atas kerjasama kita dengan Dewan BBKU, Dewan Bandaraya Kecil Utara bersama Tourism Industry, Sport Council, SSC dan Kementerian Sukan Malaysia, Sarawak dan juga pada Persatuan Muay Thai Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media semasa kejohanan Muay Thai Piala TYT 2022 di Tebingan Kuching pada Jumaat. Jumaat turut menyatakan komitmennya untuk memastikan kejohanan itu dianjurkan setiap tahun jika terus mendapat sokongan dari kerajaan negeri. Mengulas lanjut, beliau menyambut baik inisiatif dilaksanakan oleh Persatuan Muay Thai peringkat daerah dengan menyumbang insentif kepada atlet-atlet mereka yang cemerlang khususnya semasa Sukan Malaysia Sukma Kuala Lumpur 2022 pada September lepas. Itu adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh setiap persatuan daerah. Contohnya Persatuan Sibu, Persatuan Bintulu, Miri, Samahan, Kuching. Dia punya masing-masing menerima pada Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak untuk memberi imbuhan kepada anak-anak muay yang berjaya di Sukma. Dan bagi saya itu inisiatif bagus sebab seluruh persatuannya bersama untuk memberikan insentif bagi semangat moral support untuk anak-anak muay. Sementara itu, seramai 40 peserta mengambil bahagian dalam kategori amateur, semi-pro dan pro membabitkan 20 bout pertembungan.
Menjuri tumpuan pertembungan Super Fight Pro 59 kg yang dimenangi Muhammad Nurizman dari kelab Sting Muay Thai selepas menundukkan Aiman Taro dari Glamorous Fight Club. Turut menarik perhatian kemenangan peserta rentap Muay Thai Gym Myong Ubon yang menewaskan Awangku Abdul Rahman atau Aman Koboy juga dari Glamorous Fight Club dalam aksi Super Fight Pro 51 kg. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum berakhir, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua penganut Kristian dan selamat Tahun Baru 2023. Semoga keharmonian dan perpaduan antara kaum dan agama di negeri ini dapat terus kita jaga dan nikmati bersama. Harapan kami juga agar Tahun Baru 2023 terus membawa kejayaan kepada kita semua. #menyebar fakta, salam UKAS. Okay, to all Christian in Sarawak especially, I wish SDMC wish everyone a Merry Christmas, and we hope the Christmas will bring peace, will bring happiness to all the Christian community. To everybody, selamat Tahun Baru. Harap kita semua berjaya menghadapan dengan tahun depan. In the meantime, berjaga-jagalah. Because now is a monsoon season. Thank you. I want to wish all Sarawakian, no matter where you are in the world, a very Merry Christmas and a Happy 2023. I want to wish each and every one of you the best of health and jaga Sarawak baik-baik. Jangan tengok saja. Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Mewakili warga kerja UKAS dan pusat khidmat saya di kawasan N42 Semop serta keluarga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua warga Kristian di mana jua anda berada, dan juga kepada adik-adik kita, selamat bercuti sekolah. Semoga kita semua dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan agama sentiasa dirahmati dengan kesihatan yang terjaga, ketenangan jiwa dan akal untuk terus mengukuh perpaduan, kesefahaman serta kemesraan. Dan kita sentiasa tabah menghadapi setiap cabaran dan terus cekal membina kesejahteraan dan kedamaian milik kita bersama. I wish all of you a pleasant Christmas and a memorable New Year celebration. Kami, warga media Sarawak, ingin mengucapkan